Assalamualaikum dan hai kepada semua pencatur. Baru-baru ni saya ada scroll dan membaca komen yang telah ditinggalkan oleh penonton-penonton. Saya ada baca, jangan cakap abang tak baca. Jadi ada beberapa komen yang meminta saya untuk mengulas mengenai beberapa opening. Dan pada hari ini itulah apa yang saya akan bincangkan. Jadi pada hari ini saya telah memilih opening Ruy Lopez untuk dibedah dan dibincangkan kat sini. Baik, sedikit info mengenai opening ni. Ruy Lopez ni sebenarnya dinamakan sempena nama seorang pemain catur yang berasal dari Sepanyol. Sebab tu nama lain bagi Ruy Lopez ialah Spanish Game. Ini merupakan satu opening yang cukup popular, yang paling banyak dimainkan, dan ianya turut dimainkan oleh juara dunia pada masa kini iaitu Magnus Carlsen. Opening ni dimulakan dengan E4, E5, kita ada Knight F3 menyerang pawn di E5, hitam mengawal pawn dengan Knight C6 dan seterusnya Bishop ke B5. Baiklah, jadi inilah yang dinamakan sebagai opening Ruy Lopez. Bishop ke B5 dengan idea untuk memakan Knight di C6 dan seterusnya memakan pawn di E5 secara percuma. Jadi kat sini mengapa opening ni dimainkan? Apakah motif utama dalam Ruy Lopez? Plan utama yang biasa pemain putih ingin buat kat sini ialah yang pertama, dia ingin membuat tekanan ke arah pawn tengah, terutamanya pawn di petak E5 ni, dan seterusnya mengkucar-kacirkan struktur pawn hitam di awal permainan. Jadi disebabkan itu Bishop B5 telah dimainkan kat situ. Dan dalam opening ni terdapat terlalu banyak variasi. Jadi kat sini saya nak pergi setiap satu variasi secara teliti sangatlah tidak logik. Jadi untuk menyenangkan keadaan, saya akan memetik beberapa variasi popular yang sering dimainkan sahaja. Dalam opening Ruy Lopez ni terdapat dua cabang utama. Cabang pertama ialah hitam membalas dengan gerakan A6. Ini juga dinamakan sebagai Morphy variation. Cabang kedua ialah gerakan-gerakan yang dibalas oleh hitam kat sini selain daripada A6. Jadi dua cabang utama ni yang kita akan bedah kat sini. Jadi kat sini variasi yang paling popular ialah A6, Morphy variation. A6 kat situ. Kat sini mesti ada antara korang yang tertanya. Tadi saya dah bagi tahu yang idea Bishop B4 ni adalah untuk memakan Knight di C6 dan seterusnya memakan pawn di E5. Adakah pawn ini akan menjadi percuma? Jom kita tengok kat sini. Kalau Bishop makan Knight, pawn makan Bishop, Knight makan pawn, Queen hitam boleh datang ke D4 dan seterusnya membuat double attack atau fork kat situ. Dan pawn di E4 ni akan mati. Dan kat sini sebenarnya pawn di E5 tu bukannya percuma. Sebabkan itulah gerakan A6 ni merupakan satu gerakan yang popular. Gerakan yang biasa dibalas oleh putih kat sini ialah Bishop ke A4, melarikan diri daripada serangan tersebut. Hitam naik ke F6, putih castling. Kalau kita tengok kat sini, Knight tak boleh makan pawn di E4 tu sebabnya kalau Knight makan, putih akan tolak pawn di D4 dan seterusnya datang rook ke E1. Dan ini akan menyebabkan putih menguasai petak tengah dan mempunyai kelebihan serangan ke atas king hitam yang masih berada di tengah papan kat situ. Sebaliknya, gerakan utama yang dibuat oleh hitam kat sini ialah Bishop ke E7. Rook ke E1 mengawal pawn di E4 kat situ. Jadi kat sini kalau hitam membuat satu gerakan yang silap, contohnya castling kat situ, Bishop boleh makan Knight, pawn makan Bishop dan seterusnya Knight makan pawn secara percuma. Sebabnya kalau Queen datang ke D4 seperti yang saya bagi tahu tadi, Knight boleh kembali ke F3 dengan menyerang Queen. Dan Queen tak boleh nak makan E4 ni sebabnya Rook sedang mengawal pawn tersebut. Jadi kat sini putih akan mempunyai kelebihan satu pawn. Disebabkan itu, hitam perlu membuat sesuatu untuk mengawal pawn di E5 ni. Kat sini biasanya B5 dimainkan. Di Bishop lari ke B3 dan seterusnya hitam terpaksa D6. Kalau kita tengok kat sini, posisi hitam sedikit krem. Terutamanya Bishop di E7 ni nampak sedikit lemas.
Putih biasanya membalas dengan C3 dengan idea untuk ke D4 dan seterusnya mengukuhkan lagi cengkaman di kawasan petak tengah. Hitam castling dan sebelum D4 dimainkan, putih akan pergi ke H3 menghalang bishop putih daripada datang ke G4 dan membunuh knight kat situ. Sebabnya knight di F3 ni merupakan satu piece yang sangat penting untuk membantu mengawal kawasan tengah. Sememangnya putih tak nak knight ni mati. Baik, jadi di posisi ni plan putih sangatlah senang. Plan yang biasa yang ingin dilakukan ialah putih mahu menolak pawn ke D4 dan seterusnya ingin membuat maneuver knight. Knight akan datang ke D2, F1 dan seterusnya ke G3 ataupun E3 kat situ. Selepas posisi tu dicapai, putih mempunyai 3 plan utama untuk dipilih. Yang pertama, putih boleh meneruskan serangan ke arah king dengan menggunakan kedua-dua bishop dan juga kedua-dua knight yang berada di petak ni. Selain itu, putih juga boleh memilih untuk menyerang di bahagian tengah sebabnya rook, queen, knight dan juga bishop situ sedang mengawal petak tengah. Dan satu lagi plan yang boleh dibuat oleh putih ialah menolak pawn ke A4 dengan idea untuk menyerang dan meluaskan kawasan di sebelah queen side, di sebelah queen. Jadi itulah beberapa plan yang boleh dipilih dan dibuat oleh putih. Jadi sememangnya kat sini hitam pastinya tidak membenarkan putih untuk membuat plan tersebut. Satu variasi yang cukup popular yang dimainkan oleh hitam kat sini ialah knight ke A5 menyerang bishop di B3. Ini merupakan variasi yang diberi nama Chigorin, Chigorin variation. Bishop biasanya pulang ke C2 dan hitam akan menolak pawn ke C5, mencuba untuk meluaskan kawasan di sebelah queen side dan juga bersedia untuk membuat serangan balas ke atas kawasan tengah papan. Jadi di posisi ini, bagi pendapat saya, kedua-dua pemain mempunyai peluang yang sekata untuk menyerang dan juga bertahan. Baik, jadi itu merupakan satu variasi utama yang sering dimainkan di mana-mana peringkat. Salah satu variasi yang cukup popular juga dikenali sebagai Marshall Gambit. Saya nak bawa korang kembali ke move ke-7 kat sini. Move bishop ke B3. Kalau tadi kita ada D6 tapi kat sini hitam boleh memilih untuk castling. Selepas putih bergerak ke C3 biasanya, hitam akan menolak pawn ke D5. Ini merupakan opening yang dipanggil Marshall Gambit. Kita semua tahu yang Gambit ni sebenarnya ialah situasi di mana pemain memberikan pawn secara percuma untuk mendapat inisiatif serangan yang hebat. Jadi kat sini sebenarnya ini merupakan satu Gambit ya. Kalau putih pawn makan pawn, knight makan pawn, knight makan pawn, knight makan knight, rook makan knight. Putih sebenarnya mendapat kelebihan satu pawn kat sini. Namun, selepas gambit ni dilakukan, piece-piece hitam semuanya sedang menunggu untuk keluar, sudah bersedia untuk keluar. Manakala kalau kita nak bandingkan dengan piece-piece putih, terutamanya 3 piece ni, diorang ni masih lagi tak develop, tak keluar dan seterusnya sangat sedikit sukar untuk diorang keluar. Biasanya permainan akan diteruskan dengan C6 mengawal knight di D5. Putih akan ke D4 mencuba untuk mengeluarkan bishop di C1 tu. Bishop D6, rook terpaksa lari dan seterusnya queen ke H4 membuat serangan ke atas petak H2. Jadi di posisi ini pada pendapat saya ini merupakan satu posisi menarik. Plan hitam kat sini sangat jelas, dia ingin menggunakan kedua-dua bishopnya dan juga queen untuk membuat serangan ke arah king pihak lawan. Knight yang berada di tengah papan juga berada dalam posisi yang sangat cantik dan kemungkinan pawn ini juga akan ditolak ke depan untuk memberi laluan rook keluar dan seterusnya membuat serangan ke arah king putih. Jadi kat sini walaupun putih mempunyai kelebihan satu pawn, namun kalau putih tersilap langkah kat sini sememangnya putih akan terus kalah. Kalau hitam tidak
serang dengan betul, sememangnya hitam pula yang akan kalah. Tetapi bagi pemain putih yang tak suka memasuki variasi Marshall Gambit ni, korang boleh memilih untuk tidak memasuki variasi ni. Jom kita kembali ke move 7 di mana hitam telah pun castling sebentar tadi. Tadi kita ada C3 Daripada bermain C3, putih boleh memilih untuk A4 dengan idea untuk menumpukan serangan di file A kat situ dan seterusnya memaksa hitam untuk bermain bishop ke B7. Jadi kat sini variasi ini tidak membenarkan hitam untuk memainkan Marshall Gambit. Jadi kepada sesiapa yang sedikit takut, korang boleh cuba mainkan variasi ini. Baik, jadi saya rasa itu sahaja variasi-variasi popular yang dimainkan untuk variasi A6 iaitu Morphy variation. Tadi saya ada sebut bahawa Ruy Lopez ni ada dua cabang utama. Yang kedua ialah cabang di mana hitam tak mainkan A6. Jadi salah satu variasi popular untuk cabang ini ialah Berlin Defense. Berlin Defense bermula dengan knight ke F6. Putih biasanya castling kat sini dan seterusnya knight makan pawn di E4. Putih seperti biasa menolak pawn ke D4 dengan idea untuk membuka file kat situ. Jadi knight akan ke D6 menyerang bishop di B5. Bishop makan knight, pawn makan bishop dan seterusnya pawn makan pawn menyerang knight. Knight terpaksa lari ke F5. Queen makan queen, menidakkan peluang untuk king hitam castling. King terpaksa makan queen dan seterusnya putih akan naik C3 dan develop ataupun keluarkan piece seperti biasa. Jadi di posisi ini, plan yang biasa yang ingin dibuat oleh putih ialah untuk menolak pawn ke E6 pada masa yang sesuai dan seterusnya membuat serangan ke arah king hitam yang sedang berada di tengah papan kat situ. Manakala plan untuk hitam pula ialah pemain hitam akan cuba untuk keluar, develop dan meletakkan piece-piece mereka ni di tempat ataupun di petak yang terbaik. Okey, jadi saya rasa itu saja sedikit sebanyak mengenai opening Ruy Lopez. Sememangnya dalam opening ni kedua-dua pemain putih dan juga pemain hitam mempunyai peluang menyerang yang sama rata. Sememangnya opening ini boleh dicuba oleh semua peringkat. Jadi saya rasa itu saja untuk kali ini. Silakan like, share dan juga subscribe kepada channel kami. Selamat bercatur. Assalamualaikum. Bye-bye.